Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam kepada Cikgu Rashidah di Abdul Ghani dan rakan-rakan yang lain lah. So, sebelum kita beralih kepada sesi temu bual, saya ingin meminta izin daripada Cikgu untuk untuk merakam sesi temu bual ni bermula daripada awal temu bual sehingga akhir. Boleh Cikgu? Ya, boleh. Silakan. Okay, so insyaAllah kita beralih kepada soalan pertama. Mungkin Cikgu boleh terangkan terlebih dahulu tentang latar belakang Cikgu. Baiklah. Nama saya Puan Rashidah binti Abdul Ghani. Saya dilahirkan di negeri Melaka. Saya mendapat pendidikan awal di SK Melaka Pindah Alor Gajah Melaka dan kemudian menyambung pelajaran di sekolah menengah SMK Datuk Haji Talib Karim Alor Gajah Melaka. Seterusnya selepas tamat tingkatan 5, saya menyambung pelajaran dalam program matrikulasi selama setahun di UPM dan kemudian terus saja mengambil ijazah sarjana muda di UPM iaitu Bachelor Science dengan Pendidikan serta kepujian lah dalam bidang yang di masa tu ditawarkan untuk terus jadi guru lah sebab dia dah siap dengan pendidikan masa tu. Dan saya sekarang berkhidmat di SMK Canossa Convent, sekolah yang memang sekolah pertama saya lah. Sebaik saja saya tamat pada tahun 2000, terus dihantar ke sana sehingga kini. Jadi itulah satu-satunya sekolah cikgu lah yang di mana tempat saya berkhidmat sebaik saja saya tamat ijazah sarjana muda. Cukup? Cukup Cikgu. Okey. Oh, kiranya Cikgu menabur bakti ke tempat sekolah dulu dah, kan? Ya. Kiranya Alhamdulillah lah kami ditemukan dengan Cikgu yang sangat berpengalaman. Lebih kurang 22 tahun dah kan Cikgu ajar matematik ni. Ya, betul. Saya punya option sebenarnya adalah statistik masa di universiti, tapi bila datang ke sekolah memang menjurus ke matematik lah. Dan saya pernah juga mengajar subjek sains dan kadang-kadang diminta untuk mengajar subjek-subjek sampingan lah yang seperti pendidikan jasmani dan juga pendidikan seni visual, tapi major saya memang matematik. Buat Cikgu. Patut dah dapat anugerah. Orangnya bukan calang-calang. Oh, tak adalah. Biasa je cikgu ni sebenarnya. Biasa je saya. InsyaAllah. Okey, seterusnya. Boleh Cikgu kongsikan apa yang membuatkan Cikgu mahu menjadi seorang guru? Okey, asalnya cita-cita saya untuk menjadi seorang pensyarah. Sebab saya rasa menjadi seorang pensyarah tu mungkin kalau dibandingkan dengan guru kan, guru mengajar di sekolah tetapi pensyarah boleh mengajar sampai ke universiti, betul tak? Ya, jadi yang menjadi idola saya masa tu ialah kakak saya sendiri. Kakak saya merupakan seorang guru juga dan dalam keluarga saya lah dia satu-satunya adik-beradik saya yang menjadi seorang guru lah. Dan seterusnya selepas saya, adik saya juga menjadi seorang guru. Jadi pertama kali saya menjadi seorang guru tu adalah kerana dia lah. Bila melihat dia macam mana dia bekerja, setelah tamat pengajian dia menjadi seorang guru tu menimbulkan minat kepada saya secara tak langsung. Begitulah akhirnya saya memilih profession ni untuk orang kata untuk kehidupan saya lah sekarang. Sebab nampak tugas seorang guru ni kelebihan dia sangat banyak lah kan Cikgu? Ya, betul. Memang sangat banyak. Cabarannya pun sangat banyak. Macam Cikgu katakan tadi, sebelum Cikgu masuk ke bidang keguruan ni, Cikgu mengidolakan kakak Cikgu. Ya, betul. Itu sebelum Cikgu mengajar. Bila Cikgu sudah mengajar selama 22 tahun ni, mungkin ada sebab lain. Kenapa Cikgu masih kekal menjadi guru? Mungkin boleh kongsikan? Macam mana ulang semula? Sebelum Cikgu
masuk ke bidang keguruan, Ya, bekerja di sekolah lah. Cikgu memang ya, sudah menyimpan hasrat untuk menjadi seorang guru. ya betul. Uh, Sebab cikgu mengidolakan kakak cikgu kan ketika itu. Ya, Dan mungkin cikgu ada perbezaan sedikit bila cikgu sudah masuk ke alam keguruan tu dan kekal selama 22 tahun. oh, sepanjang saya berkhidmat selama 22 tahun ni, role model saya kebanyakannya adalah ketua saya sendirilah, iaitu pengetua saya sendiri. Setakat saya berkhidmat ni, saya rasa saya dah bekerja di bawah lebih kurang 5 orang pengetua saya rasa. Lebih kurang lah 5 orang pengetua, dan setiap kali saya mendapat pengetua yang berbeza, daripada situ saya belajar banyak lah macam mana untuk menjadi seorang guru yang lebih baik daripada sehari ke sehari. Termasuk jugalah para pentadbir yang lain dan juga rakan-rakan saya yang lain yang silih berganti, yang sentiasa menjadi orang kata pelengkap kepada hidup. Cikgu lain office, lain cikgu okey? Setakat ni okey. Ah, Kat sana tak apa-apa okey sebab tadi dia lag kejap. Ya, okey. Kat, Oh, kat cikgu okey. oh, okey, alhamdulillah. Okey, so apa yang dapat saya simpulkan lah daripada apa yang cikgu kongsi tadi tu, um, kiranya sebelum kita masuk ke bidang keguruan ni, kita memang ada azam tersendiri. Ya, betul. Kan? Dan bila Betul. masuk ke alam keguruan ni, akan ada aspek lain yang menyebabkan kita ni kekal mahu menjadi seorang guru. Ya. Kan, cikgu? Okay. Seterusnya pula soalan ketiga, apakah ciri kepribadian yang perlu ada pada seseorang guru yang berjaya? Okey, seorang guru yang berjaya pada pendapat saya, guru tersebut mestilah mempunyai sikap yang pertama sekali kena sabar. Guru mesti sabar. Sebab audience kita ataupun klien kita adalah murid, manusia juga. Bukannya objek ataupun benda bukan hidup. Jadi berhadapan dengan murid ni ataupun manusia ni memang banyak karenahnya. Jadi mesti sabar sangat, sangat-sangat sabar. Kesabaran yang tinggi tu memang cukup perlu. Yang kedua, sebagai seorang guru, kita sendiri perlu belajar daripada kesilapan kita ataupun belajar daripada kelemahan kita supaya kita dapat meningkatkan lagi kita punya kemampuan, keupayaan dan juga prestasi kerja kita daripada sehari ke sehari. Dan seorang guru juga mestilah sentiasa berdedikasi, sentiasa berani mencuba sesuatu yang baru dan kena keluar daripada kepompong juga. Maknanya walaupun dah menjadi seorang guru, kita tetap kena menimba ilmu. Tak kira lah apa saja ilmu baik dalam kehidupan kita ataupun untuk anak murid kita juga. Jadi seorang guru ni dia kena rajin. Rajin timba ilmu, rajin cari pengalaman, rajin mendedahkan diri kepada apa saja yang ada dekat dunia luar tu. Dan mesti cepat untuk orang kata mengadaptasi dengan keadaan semasa. Selalu bersedia untuk berubah. Selalu bersedia untuk bekerja dengan lebih kuat lagi. Itu pada pendapat saya lah. Wah, sangat berbeza lah kan. Selalunya baca perkara-perkara gini cikgu baca dekat buku, baca dekat website, media sosial. Tapi bila dengar daripada guru sendiri, uh, uh, kan kami lagi rasa semangat pada cikgu. InsyaAllah. InsyaAllah, insyaAllah. InsyaAllah. So daripada apa yang cikgu kongsikan, lebih kurang ada 6 ciri-ciri lah yang kami dapat tadi. Ya, Yang pertama sikap sabar, kedua belajar ya. daripada kesilapan, berdedikasi, berani mencuba sesuatu yang baru, rajin mencari pengalaman, cepat beradaptasi dengan situasi. Okey, seterusnya soalan keempat, apakah ciri kepribadian yang perlu ada pada diri seseorang sebelum masuk dalam bidang perguruan? Okey, jadi pada pendapat cikgu lah, pada bakal-bakal guru lah
yang nak masuk ke alam perguruan ni, sebelum mereka melangkahkan kaki ke sekolah masing-masing, mereka perlulah mempunyai pertahanan diri yang kuat lah. Jangan terlalu lemah lah orang kata. Bila masuk ke sekolah saja, benda yang mesti ada dalam fikiran kamu mestilah benda-benda yang positif. Jadi bila masuk saja, dan sebagai seorang guru ni pada cikgu, guru ni dia memang sangat istimewa. Guru ni selalunya orang yang mudah mesra dengan orang lain. Dia boleh apa orang kata, boleh cepat mesra dengan orang dan dia pandai untuk memulakan sesuatu. Jadi cikgu tak jumpa lah guru yang pemalu sangat sampai tak boleh bercakap, memang cikgu tak pernah jumpa lah. Jadi guru ni bila kita tengok saja luaran pun kita dah tahu dia adalah seorang cikgu. Bila cara dia bercakap, cara dia berpakaian, kita dah nampak dah image tu. Jadi bila nak jadi seorang guru ni, selain daripada image luaran awak sendiri yang awak perlu jaga, dalaman awak juga, mental awak, emosi awak, ya, semua kena jaga. Supaya bila awak masuk je nanti, especially tahun yang sekarang ni, abad ke-21 ni, cabaran ni memang sangat kuat, ya, sangat besar. Jadi kalau awak tak bersedia betul-betul dari segi mental dan fizikal awak, awak akan jadi tak seronok. Mungkin awak akan stres apabila awak masuk ke alam pekerjaan nanti. Itu pada pendapat cikgu lah. Tapi ada banyak lagi sebenarnya yang awak boleh persediakan. Selain daripada itu, mungkin awak perlu menimba ilmu lagi. Untuk menjadi guru yang outstanding, awak kena ada banyak ilmu di dada. Awak bukan hanya tahu mengajar saja, awak mesti tahu banyak perkara. Sebab bila kita masuk ke sekolah saja, kita kena buat macam-macam. Dekat sekolah, fungsi sebagai seorang guru tu tak ada macam dulu lagi. Masuk kelas, keluar kelas, masuk kelas, keluar kelas. Cikgu zaman sekarang pada cikgu adalah cikgu yang versatile. Dia semua dia kena boleh, turun padang boleh, bawa pelajar keluar boleh, mengajar boleh, menangani pelajar yang sakit boleh, pelajar yang ada masalah boleh, macam-macam tugas kita kat sekolah sekarang ni. Jadi mesti sentiasa bersedia, mesti ada ilmu-ilmu yang cukup di dada supaya awak tahu macam mana nak menangani situasi tersebut semasa awak masuk ke sekolah nanti. Okay. So daripada apa yang cikgu sampaikan tadi, cikgu kongsikan tadi, apa yang saya faham, pengalaman tu adalah guru terbaik bagi setiap individu. Ya, Daripada betul. sebelum masuk dalam, sebelum menjadi guru yang sebenar, kami kena carilah pengalaman di luar, yang di luar bidang kami supaya lagi bersedia di sekolah nanti. Betul. Betul. InsyaAllah. Okay. Seterusnya, apakah ciri ataupun sifat yang cikgu rasakan perlu disemai untuk menambah baik kepribadian seseorang guru yang unggul? Guru yang unggul ya. Cikgu ambil contoh lah ya. Semasa cikgu baru bekerja dulu, cikgu tahun pertama saja cikgu masuk ke sekolah, cikgu kena hadir semua kursus yang ada pada tahun tersebut. Saya rasa lebih daripada 10 kursus saya kena pergi dalam tahun tersebut. Jadi pada masa tu memang sangat penat. Tapi apa yang saya belajar ialah bila nak jadi seorang guru yang unggul ni, kita tak boleh berhenti belajar. Jadi walaupun kita kena pergi kursus, walaupun kita kena pergi camp dan sebagainya, kita pun kena belajar juga. Jadi bukan kata bila kita dah jadi guru, kita tak payah buat semua tu. Jadi itu yang tadi yang cikgu cakap, ilmu tu. Jadi ilmu tu memang tak akan putus. Awak kena timba ilmu sampailah awak bersara nanti. Maknanya bila sekarang ni pada umur 40-an pun cikgu masih lagi melibatkan diri dalam pemeriksaan kertas, cikgu masih lagi melibatkan diri dalam bidang-bidang yang lain yang bersesuaian dengan saya. Jadi awak kena sentiasa orang kata, bukan makin lama makin nak bersara, makin kita slow down, makin kita pasif. Makin kita nak bersara sebenarnya, makin kita cari supaya menjadi seorang guru tu taklah menjadi profession yang awak rasa nanti makin lama makin bosan. Jadi awak kena cari sesuatu yang baru sentiasa supaya awak sentiasa ada orang kata apa? Ada minat, ada nafsu untuk terus menjadi seorang guru yang unggul. Okay. So, ciri ataupun sifat yang perlu kami semai sebelum masuk ke
untuk menambah baik kepribadian seorang guru tu, macam cikgu kata tadi, kami kena cari banyak ilmu di luar. Ya, Bahkan ketika bekerja jadi seorang guru sekalipun, belajar tu masih lagi dititik beratkan. ya betul. Dan bila buat sesuatu kerja tu, buatlah 200%. Bukan buat ala kadar saja. Apa saja bidang yang diberi, apa saja tugas yang diberi, apa saja apa orang kata, uh, uh, apa saja yang diberi kepada awak di sekolah nanti, awak kena terima dengan hati yang terbuka dan sahut cabaran tu dan cuba yang terbaik. Bukan 100% tetapi 200%. Hasil dia nanti lama kelamaan memang kita akan dapat rasa kita akan menjadi semakin lama menjadi guru yang lebih baik daripada sehari ke sehari. Menusuk kalau hebat cikgu. Okey, seterusnya, apakah ciri kepribadian yang tidak sepatutnya? Ni cikgu yang tidak sepatutnya ada pada seorang guru. Kalau tadi yang kepada. Okey. Okeylah ya. Biasalah kan bila kata-kata ciri yang tak sepatutnya ciri-ciri yang negatif lah, betul tak? Ya, seperti malas ya. Suka ambil cuti. Sekolah kita sekolah kan Isnin sampai Jumaat dan kita hanya bercuti hanya pada cuti sekolah saja. Kita tak ada cuti lain-lain. Cikgu paling susah cuti. Nak ambil cuti anak sakit pun susah sebenarnya. Jadi cuti cikgu ni macam bila awak jadi seorang guru ni awak hanya ada sekarang ni 10 hari. 10 hari cuti rehat kalau sebagai guru akademik biasalah ya. Cikgu cakap ni nak ambil MC pun susah. Kadang doktor pun tak nak bagi MC dekat cikgu sebab dia kata cikgu banyak cuti, dia kata. Cikgu cuti sekolah semua cikgu cuti. Jadi cikgu-cikgu ni kena rajin. Tak bolehlah selalu bercuti. Bila cuti saja sebenarnya akan memberi beban kepada guru-guru yang lain juga untuk menggantikan kelas mereka dan mereka meninggalkan anak-anak murid mereka. Kecuali memang tak dapat dielakkan lah ya. Jadi kena rajin. Rajin tu penting. Selain daripada jangan malas ya, jangan malas lah maksud cikgu. Yang kedua, sebagai seorang guru yang muda kena berani. Kena berani, jangan takut-takut. Bila awak turun ke sekolah nanti awak kena berani. Berani ke depan. Awak sendiri boleh volunteer untuk jadi apa? Contohnya pengacara majlis. Jangan kata tak boleh. Awak kena cuba semua benda. Jadi jangan takut. Jangan takut untuk mencuba. Jangan bila tengok cikgu lama tu, takutnya. Nak tegur pun takut. Jangan. Sebagai guru awak kena peramah. Jangan malu sangat. Jangan pasif sangat. Jadi jangan pasif, jangan takut ya. Jangan malas, okey? Dan kena sanggup mencuba apa saja. Okey? Okey cikgu, insyaAllah. So kuncinya tu adalah kena rajin lah. Betul, mesti rajin. InsyaAllah. Okey, soalan terakhir daripada saya. Apakah harapan cikgu tentang kepribadian guru akan datang? Generasi kami lah, insyaAllah. Okey, pada guru-guru muda yang di luar sana, guru-guru yang akan lahir, yang akan datang, yang akan turun ke sekolah pada masa-masa akan datang, harapan saya ialah guru-guru tersebut memang orang kata guru-guru yang telah bersedia daripada segala aspek, mentalnya, fizikalnya, ilmunya cukup. Ya, jadi bila guru-guru ni turun, sekurang-kurangnya mereka ni akan menjadi pelapis kepada kami semua yang senior ni dan jangan malu bertanya. Jangan malu bertanya. Apa saja jangan malu bertanya. Sebab orang yang malu bertanya ni dia akan sesat jalan. Kan? Jadi sebagai guru muda bila awak masuk sekolah awak jangan ada satu sikap rendah diri. Jangan. Okey? Jadi bila awak datang ke sekolah awak kena rasa bangga sebab awak adalah seorang guru. Walaupun awak guru muda, sebenarnya guru muda ni energinya sangat banyak. Dan guru-guru zaman sekarang ni sepatutnya guru-guru yang orang kata memang terdedah kepada ICT dan sebagainya. Jadi patutnya guru-guru muda ni dia dah tak takut dah nak pegang komputer lah, nak itulah, nak ini. Kalau cikgu dulu nak tekan on komputer pun cikgu menggigil. Tapi sekarang guru-guru muda kalau datang je mesti dah terror ICT kan. Dah boleh jadi guru kepada guru-guru yang lama tu pula. Jadi pada cikgu guru-guru muda ni dia kena ada sikap macam tu.
Okey, jadi kiranya guru akan datang ni, dia kena bersedia, mesti bersedia dan paling penting jangan malu bertanya. Okey, ya betul. Okey, okay, setakat itu soalan daripada saya. Seterusnya saya buka soalan daripada kawan-kawan yang lain. Sudah ada soalan? Ah, ya. Saya ada soalan yang nak diajukan kepada Cikgu Rashidah. Boleh Cikgu, saya tanya soalan? Boleh silakan. Soalan yang pertama yang saya nak tanya adalah bagaimanakah corak kepimpinan yang Cikgu Rashidah gunakan sepanjang jadi guru ni lah. Boleh Cikgu kongsikan? Corak kepimpinan ya. Okeylah. Corak kepimpinan ni pada saya yang pertama sekali mestilah orang yang di atas sekali. Kalau di sekolah tu kita ada 4 yang ke atas tu, pengetua, kita ada pentadbir, guru penolong kanan semua tu kan. Dan juga kita ada guru kanan mata pelajaran yang 4 lagi tu. Jadi pada saya yang di atas tu yang paling penting sebenarnya. Sebab mereka ni yang menjadi tunggak sesebuah sekolah. Jadi kalau mereka semua adalah orang kata pentadbir-pentadbir yang mempunyai ciri-ciri kepemimpinan yang tinggi, kami yang di bawahnya, guru-guru yang di bawahnya semua akan mengikut rentak mereka. Jadi sesebuah sekolah tu dia kena ada pada saya sistem yang bagus, kepemimpinan yang bagus, maknanya pemimpin-pemimpin yang bagus. Macam sesebuah negara juga kita nakkan pemimpin-pemimpin yang bagus, barulah kita semua boleh hidup dengan aman sejahtera, betul tak? Ya. Jadi kalau di sekolah pun sama. Kalau kita ada pemimpin yang bagus, yang sangat orang kata sangat menghargai, mesti ada sikap menghargai. Sebab kita ni manusia. Dalam apa saja kita buat, kita perlukan penghargaan sebenarnya. Kita perlu sentiasa dihargai. Dan selain daripada tu, sama juga dengan anak-anak murid kita. Jadi sebagai guru, kita kena bekerja mesti mengikut peraturan, mesti mengikut sistem, mesti mengikut undang-undang. Maknanya sikap profesionalisme tu yang paling penting sekali. Walau di mana saja kita berada, especially waktu kita bekerja. Jadi sikap profesionalisme kita tu adalah tunggak utama yang perlu kita pegang. Supaya kita boleh menjadi seorang guru yang sangat berdisiplin, yang tiada masalah apa-apa dan boleh bekerja dengan baik. Oh, jadi begitu je. Jadi melalui perkongsian daripada cikgu ni, kami dapat tahulah. Tak kira lah kalau macam nak jadi guru ke ataupun nak jadi sebagai, saya selitkan sikit lah dalam kehidupan kita kan, macam contoh nak jadi kita keluarga ke, kita kena ada sifat-sifat dan ciri kepimpinan yang bagus lah supaya orang-orang bawah tu percaya pada kita untuk kita mentadbir sekolah, mentadbir keluarga, macam tu lah. Betul. Betul cikgu? Betul. Okay. Seterusnya saya ada lagi satu soalan. Boleh cikgu kongsikan kepada kami semua mengapakah integriti penting bagi profession keguruan ini? Integriti memang sangat penting sebab cikgu-cikgu ni dia terlibat dengan macam-macam. Kami juga terlibat untuk mengumpulkan duit, memungut duit dan sebagainya. Jadi dalam menguruskan kewangan, dalam menjalankan pekerjaan, jadi kita terikat dengan peraturan macam-macam. Jadi peraturan tu kita kena ikut. Kalau kita tidak mengikut peraturan maka kecundanglah nanti sekolah tu. Jika cikgunya datang ikut suka hati, ikut masa dia suka hati saja, cikgu tu tak ikut peraturan, cikgu tu tak masuk kelas, cikgu tu masuk kelas tapi tidak mengajar. Jadi dia punya orang kata integriti tu tak ada. Tapi tiap-tiap bulan terima gaji kan. Jadi keberkatan tu tak ada. Jadi sebagai guru ni gaji yang kita terima tu kena berkat. Jadi bila nak berkat, kita kena buat kerja kita dengan betul-betul luhur, hati yang luhur. Jadi bila kata peraturan tu tetap peraturan. Walau di mana saja kita berada, peraturan tu tetap ada. Jadi integriti tu penting bila kita mengurus wang, kita mengurus itu, kita mengurus ini. Dan macam cikgu terlibat dengan peperiksaan. Jadi cikgu melihat kepada soalan-soalan yang akan ditanya nanti kepada anak-anak ni. Jadi kalau cikgu tak ada sikap integriti tu, cikgu akan bocorkan soalan tu, betul tak? Sekarang ni kalau awak lihat soalan SPM pun bocor.
soalan tu bocor. Trial pun boleh bocor juga. Jadi kalau cikgu-cikgu semua bersikap sedemikian, habislah kan. Kenapa mereka buat macam ni? Kerana anak murid. Tapi tak boleh. Niat tu ada. Niat tu mungkin betul tapi caranya salah. Jadi integriti tu penting supaya kita ni tak adalah orang kata lari daripada landasan yang sebenar. Jadi integriti ni sebenarnya sangat penting dalam bidang keguruan sebabnya tanpa macam mana saya nak cakap kalau guru tu tak ada integriti yang bagus nak ditunjukkan, contohnya macam murid-murid daripada dalam kelas dah nampak dah integriti guru tu macam mana, macam jenis yang ajar macam tak nak ke ataupun jenis melayan kerana anak murid tak sama rata. Itu pun macam boleh Betul. menjatuhkan integriti juga Ya, akan menjatuhkan imej seorang guru, betul. Itu saja soalan dari saya. Terima kasih cikgu. Samudah. Okay. Seterusnya saya buka soalan daripada Ain. Ain ada soalan? Okey, seterusnya saya ingin mengajukan soalan kepada cikgu. Ni apakah kaedah pengajaran dan pembelajaran yang cikgu gunakan bagi memastikan proses PDP memberi keberkesanan di dalam kelas? Okey, bila sebut pasal strategi pengajaran dan pembelajaran ataupun kaedah ataupun pendekatan ni, sebenarnya selepas PKP yang sejak tahun 2020, betul tak? 2020 hingga 2021 kan. Jadi cikgu nampak satu perubahan yang sangat besar tau di kalangan guru-guru. Kalau dulu guru-guru kalau masuk kelas dia hanya pegang buku saja, bawa buku, bawa pencil case. Tapi sekarang ni kalau awak pergi ke sekolah-sekolah, awak akan nampak cikgu-cikgu semua bawa laptop. Jadi kat sini bila mereka bawa laptop, cikgu nampak guru-guru ni dia dari segi pendekatannya memang dah berbeza dah. Dah tak macam dulu sekolah cikgu-cikgu kita yang dulu-dulu tu. Hanya datang bawa buku, bawa pembaris, bawa pencil case, betul tak? Jadi cikgu-cikgu sekarang masuk kelas, dia tak bawa buku dah dekat tangan, semua bawa laptop saja. Ada yang bawa laptop yang lagi canggih pun ada, kecil saja. Ya. Jadi bila mereka buat masuk kelas macam tu, sebenarnya murid-murid memang suka. Mereka suka sebab benda yang baru dan benda yang dekat sebenarnya dengan mereka, ICT kan. Jadi guru-guru ni dia mengajar lebih kepada sekarang ni kita kata abad ke-21 menggunakan ICT, lepas tu berpusatkan pelajar. Jadi kita sebenarnya kita masuk kita tak payah cakap banyak dah. Kita cakap sikit aja. Yang penting kita dah bersedia. Maksudnya kita tahu apa yang kita nak bagi pada hari tu. Dan sekarang ni memang KPM dia nak kita buat macam tu. Kita jangan masuk kelas daripada waktu pertama sampai waktu kedua pun bercakap saja di depan. Jadi kita kena berpusatkan pelajar. Biar pelajar yang cari, biar pelajar yang buat. Jadi kita boleh guna banyak pendekatan sebenarnya. Awak boleh buat kaedah berkumpulan, kaedah kooperatif, awak boleh buat kaedah perbincangan, awak boleh buat kaedah sumbang saran, makna pelajar yang mengeluarkan idea. Selain itu awak boleh buat macam-macam lah, ada gallery walk, mereka berbincang, lepas tu mereka akan berjalan dalam kelas, melihat hasil perbincangan kumpulan-kumpulan lain. Lepas tu kita boleh bagi dia pulang, okey awak boleh komen, apa awak nak komen, awak komen, awak boleh tulis dekat situ. Jadi mereka suka benda-benda macam tu, mereka takkan bosan. Jadi sekarang ni cikgu-cikgu sekarang ni semua kena guna kaedah macam tu. Walaupun kadang-kadang kita tahu masa tu menjadi musuh utama kita sebenarnya. Sebab kita kena, walau macam mana kata abad 21 pun kadang-kadang kita terpaksa juga menghabiskan silibus. Jadi walaupun kita tak menjalankannya, katalah bukan 100% sekalipun, kita cuba sehabis baik menggunakan kaedah-kaedah yang sedemikian. Jadi kalau kita lihat memang ada banyak kaedah. Macam-macam kaedah yang kita boleh gunakan. Hot seat lah, stay straight lah, semua ada. Jadi kalau kita banyak gunakan kaedah-kaedah pengajaran dan pembelajaran yang macam ni, saya rasa murid-murid akan seronok dan dia memang tak akan sabar nanti kedatangan cikgu tu setiap hari. So dekat sini saya dapat simpulkan setiap guru tu dia perlu mempelbagaikan kaedah pengajaran supaya dapat menarik minat murid untuk belajar. Dan supaya mereka tidak bosan nak dengar je. Especially generasi sekarang yang selepas PKP ni. Mereka sangat pasif sebenarnya. Jadi kita kena gerakkan dia.
Ya betul cikgu. Okay, baiklah. Soalan terakhir daripada saya. Ni apakah faktor yang mempengaruhi pembangunan sahsia seorang guru? Persekitaran dia, rakan-rakan dia, pemimpin dia. Rakan-rakan tu sangat memainkan peranan yang sangat penting. Macam kita kat zaman sekolah lah. Kalau kita berkawan dengan rakan yang negatif aja, kita akan jadi negatif. Kalau kita mempunyai rakan-rakan guru yang positif, kita pun akan positif. Lepas tu pentadbir kita tu. Jadi kalau pentadbir kita tu bagus, secara automatik ni kita pun akan bagus. Sebab kita akan menjadikan dia sebagai role model kita, idol kita. Jadi pada satu hari nanti bila kata kita dinaikkan pangkat ke atau kita diberi peluang untuk memegang jawatan yang lain, kita dah nampak macam mana kita nak menjalankan atau nak menjadi seorang pentadbir itu. Jadi persekitaran kita tu memang sangat penting. Anak murid juga penting. Sebab setiap tahun kita berjumpa dengan anak murid yang macam-macam. Jadi daripada situ kita akan menjadi lebih baik lagi. Bila kita sentiasa berhadapan dengan anak murid yang pelbagai karena ni dan kita sentiasa cuba untuk menyelesaikan masalah mereka, apa saja masalah mereka, sikit sebanyak itu akan memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermakna untuk kita sebenarnya. Untuk menjadi seorang guru yang lebih baik lagi. Okay, so dekat sini persekitaran tu ni penting sebab dia juga akan mempengaruhi kepada pembangunan sahsia seorang guru. So dekat sini macam cikgu dia perlu sentiasa ni positif supaya dapat meningkatkan pembangunan sahsia. Dekat kawasan persekitaran. Dan kena selalu keluar juga daripada sekolah sebenarnya. Jadi pemeriksa kertas, pergi ke seminar-seminar, sertai seminar-seminar yang online sekarang memang banyak. Jadi cikgu kan kena cukupkan dia punya kursus, kena cukupkan dia punya latihan dalam perkhidmatan, semua tu ada dalam dasar. Jadi dalam pada tu macam cikgu, biasanya kami di sekolah bila pemimpin ada, pengetua contohnya, mereka awal-awal lagi dah diberi peringatan. Okey cikgu join ni, ikut seminar ni, ikut webinar ni. Jadi kita kena, itu yang cikgu cakap tadi, kita kena timbul ilmu banyak. Jadi kita kena keluar sebenarnya. Jangan duduk je dalam sekolah tu, kawan kita itu saja, itu pun kadang-kadang tak membantu juga. Jadi lagi ramai orang kita kenal, lagi ramailah, lagi banyaklah pengalaman awak. Okay, terima kasih cikgu atas jawapan yang diberikan. Okay, seterusnya saya buka soalan untuk Syafiqah. Syafiqah ada soalan? Ada. Seterusnya saya akan ajukan soalan kepada cikgu. Okey, soalannya apakah pendekatan yang cikgu gunakan bagi menilai kefahaman pelajar dalam kelas tersebut? Contohnya nak nilai lepas proses PDP tu, cikgu guna kaedah macam mana untuk memastikan kefahaman? Pada masa kini, penilaian dan pentaksiran tu sebenarnya dia berjalan sepanjang masa. Masa dalam kelas pun awak dah kena menilai mereka. Masa awak mengajar pun awak dah kena menilai mereka. Jadi bila kita mengajar tu, bila kita ajukan soalan contohnya. Jadi gunakan teknik-teknik penyoalan yang baik. Jadi kita daripada situ kita akan dapat lihat sampai mana tahap pengetahuan, tahap kefahaman dia. Kemudian selain daripada itu kita akan memberikan latihan, betul tak? Jadi latihan tu nanti bila kita dapat balik, dekat situ pun kita boleh menilai pelajar tu. Mereka boleh tak capai objektif yang mereka belajar pagi tadi ataupun semalam. Kemudian kita ada ujian sumatif, kita ada ujian formatif. Jadi ataupun cikgu boleh jalankan kuis-kuis. Habis je satu tajuk, adakan kuis ringkas saja, tak perlu banyak-banyak. 10 soalan ke 15 soalan ke untuk cikgu menilai sama ada anak-anak murid tu menguasai atau tidak tajuk yang dia telah belajar tu. Jadi ada banyak cara. Dari dia kita tak ada satu cara saja, terlalu banyak cara sebenarnya. Pemerhatian pun sama. Katalah kita jalankan kerja kumpulan. Jadi dalam masa mereka berbincang tu, bukannya cikgu duduk, cikgu akan pergi jalan. Tengok anak-anak tu di tengah buat apa.
Kalau cikgu suruh dia bincang soalan ni, boleh tak dia jawab soalan tu? Dan cikgu akan perhatikan mana anak murid yang pasif, mana anak murid yang aktif. Yang pasif tu kita kena bagi dia dorongan supaya dia ambil bahagian. Kalau tidak pun kita boleh pelbagaikan pendekatan. Jadi walaupun ada di antara mereka tu keupayaannya berbeza. Keupayaan dia memang berbeza. Jadi ada yang cepat, ada yang lambat. Jadi kita boleh gunakan pelajar yang cepat ni untuk bantu kita menjadi yang kata guru kecil, membimbing rakan-rakan yang lain. Kan? Jadi dari segi itulah kita akan menilai mereka. Sebenarnya penilaian dapat taksiran ni berjalan serentak dengan PDPC cikgu-cikgu. Bukannya lepas PDPC baru kita nilai, tak. Kita kena menilai sentiasa sepanjang tahun. At the end nanti baru kita akan finalize dia punya TP dan sebagainya. Kalau sekarang kita panggil PBS lah, ya, PBD. Okey, baik. Maksudnya kat sini setiap proses PDP tu sama ada semasa ataupun selepas kita mengajar tu kita akan sentiasa lakukan sesuatu untuk kita nilaikan kefahaman pelajar tersebut. So kalau macam pelajar yang lemah tu kita boleh tekankan sikit untuk bagi diorang faham ataupun menggalakkanlah pelajar yang lebih faham tu untuk ajar pelajar yang lemah. Betul. Okay, terima kasih cikgu. Itu sahaja soalan saya. Okey, seterusnya Atika, ada soalan? Ada. Assalamualaikum cikgu. Soalan saya, sebagai cikgu matematik, apakah formula mudah yang digunakan oleh cikgu sendiri untuk mengajar pelajar cikgu di dalam kelas? Kalau saya lebih suka mempermudahkan. Contohnya kelas hujung tu, kita dah tahu dia punya keupayaan bagaimana. Biasanya cikgu akan permudahkan untuk dia. Sebab dia memang tak boleh terima benda yang susah. Jadi cikgu kena cari jalan mana, kaedah mana yang paling sesuai dengan diorang. Especially matematik lah, kadang-kadang kita boleh selesaikan dengan menggunakan banyak kaedah. Betul tak? Jadi cikgu kena cari apa kaedah yang paling mudah sekali untuk dia faham. Dan yang keduanya, untuk pelajar-pelajar yang sederhana ke bawah ni, kita kena pergi step by step. Kita kena pergi step by step. Kita kena letak diri kita sama macam dia orang. Sama macam level dia. Jadi kita kena ajar dia satu demi satu. Dan kemudian baru kita minta dia buat sendiri. Kadang-kadang pelajar macam ni, bila kita nak suruh dia buat sendiri tu memang agak lambat sedikit. Jadi kita kena bagi dia rangsangan, kita kena bagi dia dorongan dulu sampailah dia boleh buat. Untuk pelajar yang pandai, yang cepat, cikgu memang boleh pergi cepat. Kita bagi sikit saja dia memang dah dapat. Jadi pelajar macam ni dia perlukan penggayaan. Maknanya kita bagi lebih kat dia. Kalau matematik tu kena bagi lebih. Jadi bila kalau jadi guru matematik ni, kena bagi latihan banyak. Latihan kena banyak. Itu antara formula cikgu lah. Jadi cara kita mengajar tu kena berbeza mengikut keupayaan pelajar kita. Jadi kita mengajar kelas pelajar A dengan pelajar yang C tadi tak sama. Jadi kena macam tu. Tapi kita tahulah ya cara menilai tu sebab kita kena menilai sentiasa. Kita kena menilai sentiasa. Kalau kita hanya tunggu ujian sumatif dia saja untuk kita menilai, sebenarnya tak adil untuk dia. Sebab pelajar macam ni dia punya daya ingatan pun pendek. Masa kita menilai dalam kelas tu dia memang dah dapat sebenarnya. Cuma dia perlukan pengukuhan. Dia perlukan pengukuhan dan kita kena bagi dia selalu dan kena bantu dia banyak. Jadi dekat situlah yang cikgu masukkan formula dia macam itulah. Jadi jangan ajar semua pelajar tu sama. Maksudnya kan cikgu kita ajar mereka ikut level diorang lah kan sebab ada yang kelas hujung kita beri banyak latihan macam tu kan. Okay, soalan yang terakhir adalah apakah nasihat cikgu yang cikgu boleh berikan kepada kami sebagai bakal insan guru profesional? Okey. Kalau kita lihat zaman sekarang ni sebenarnya kita perlukan lebih ramai cikgu sebenarnya. Ada subjek-subjek yang agak kritikal. Kalau kat sekolah cikgu tu kami kekurangan guru dah sebenarnya dan banyak sekolah kekurangan guru. Jadi kita sama pada kerajaan memang kita harapkan dia akan mengambil lebih banyak guru.
Especially guru-guru yang dah sedia kat luar tu. Ada guru-guru yang dah sedia kat luar tu tapi masih belum dapat masuk ke sekolah, betul tak? Jadi cikgu harapkan pada masa akan datang kita ada guru-guru yang betul-betul orang kata mengikut option dia. Kalau guru tu matematik, nak mengajar matematik mesti option matematik. Bukannya kita ambil sebarang guru-guru yang option lain mengajar option lain. Sebab apa? Sebab kita tahu bila guru matematik yang masuk ke sekolah untuk mengajar matematik sebenarnya lagi elok lah kan, lagi cepat lah sebenarnya berbanding guru yang bukan option matematik tapi kena ajar matematik. Jadi memang harapan saya pada masa akan datang supaya bilangan guru yang ada tu cukup untuk semua sekolah, especially mengikut option. Sebab kita perlukan tenaga-tenaga pengajar macam ni yang memang betul-betul berkelayakan. Ya, kalau yang bahasa Arab macam kamu semua kan bahasa Arab, kita memang nak guru bahasa Arab. Kita tak nak guru yang bukan bahasa Arab ajar bahasa Arab, betul tak? Supaya anak murid tu dapat betul-betul apa yang diperlukan. Macam tu. Yang keduanya, seperti yang cikgu cakap awal-awal tadi lah, cikgu nak lihat generasi muda ni yang datang ni mestilah yang hebat-hebat, ilmunya banyak, berani, lepas tu rajin, mempunyai sikap-sikap yang positif. Okay, bila dia masuk ke sekolah, orang kata kita ni nyiru lah, orang kata kecil tapak tangan, nyiru kami tadahkan. Maksudnya memang dinanti-nantikan kedatangan anda semua sebenarnya. Okay, jadi jangan bila kita lihat guru-guru muda yang datang, kalau mereka datang tu ada yang cikgu bagi contoh je, yang pasif ke, yang malu bertanya, yang malas belajar, dekat situ kita tak nak. Kita nak guru-guru yang aktif, especially yang muda, sebab cikgu dulu muda kan. Kalau muda dulu jalan pun sekejap je saya dah sampai kat ujung. Tapi sekarang ni lambat jadinya kan. Jadi orang yang muda ni energinya banyak. Sebenarnya pengetahuan dia pun banyak. Cuma kadang-kadang dia malu. Jadi itulah harapan saya kepada bakal-bakal guru yang akan datang ni. Jangan malu, berani, tampil ke depan. Kalau tahun pertama nak jadi pemeriksa pun boleh. Sebab cikgu tahun pertama cikgu dah jadi pemeriksa ketat. Daripada sana sebenarnya awak timbul pengalaman-pengalaman yang macam ni sebenarnya banyak membantu awak dalam kelas nanti. Bila awak nak mengajar nanti, awak tahu apa yang penting, mana poin yang penting, apa yang patut awak ajar, macam mana awak nak kena ajar. Pengalaman-pengalaman macam tu. Jadi ada guru yang langsung tak nak, hanya nak pergi sekolah, balik sekolah. Suruh menanda jadi pemeriksa tak nak. Pegang jawatan ni tak nak, pegang jawatan tu tak nak. Jangan. Sebab apa? Semua tu pengalaman. Bila awak ada banyak pengalaman, awak ada banyak ilmu, awak akan jadi lebih baik lagi. Sebab semua ni tak dapat kan kat universiti, betul tak? Kadang-kadang kita buat benda lain kan, bila kita datang sekolah bendanya lain. Kat sekolah nanti awak kena jadi guru sukan. Jadi mestilah ada sekurang-kurangnya tahu macam mana nak mengajar main badminton ke, macam mana nak ajar bola baling ke, macam mana nak ajar netball ke. Jadi ilmu-ilmu tu mesti ada. Sekurang-kurangnya lah, sekurang-kurangnya. Belajar tak benda tu dekat universiti sekarang? Ada kan? Sebab zaman cikgu pun ada lagi masa tu. Dulu pun ada. Mesti pilih satu kan, koku, betul tak? Jadinya cikgu memang kami ni sebagai bakal jadi cikgu memang perlu mencuba sesuatu yang barulah, mencari pengalaman, mesti menambah ilmu, berani dan rajin. Supaya kita pun boleh mencuba dapat sesuatu daripada apa yang kita pelajari. Ya, betul. Seterusnya saya serahkan kepada Smita. Terima kasih cikgu. Okey cikgu, saya rasa sudah tiba di akhir sesi temu bual. So saya buat kesimpulan sedikit lah berdasarkan keseluruhan sesi temu bual kita selama lebih kurang 40 minit ni. Apa yang saya dapat simpulkan, yang pertama, menjadi seorang guru ni
menjadi seorang guru adalah satu profession yang berbeza daripada profession yang lain. Maafkan saya. Ya. Profession seorang guru ni berbeza dengan profession yang lain. Sebab bila jadi guru, macam yang cikgu kata tadi, kadang kita diminta untuk berbuat sesuatu, diamanahkan untuk dalam bidang yang lain di luar bidang kita. Ya. Berbeza dengan kalau profession seorang doktor, dia perlu fokus dengan rawat pesakit, hafal ubat dan pembedahan yang berkaitan dengan perubatan lah. Dia tiada menyentuh berkaitan sukan, berkaitan apa lagi, keselamatan. Tapi bila jadi seorang guru ni, dia akan sentuh semua bab. Bahkan bidang-bidang yang kadang di luar jangkaan kita. So macam yang cikgu katalah, kita kena bersedia. Okay, itu yang pertama. Okay, alhamdulillah betul. Okay. Okay, yang kedua, untuk kekal dan tetap tahanlah dalam profession perguruan ni, kita perlukan dua aspek motivasi. Macam yang kita tahulah, motivasi intrinsik dan juga ekstrinsik. Motivasi daripada dalaman dan juga motivasi daripada persekitaran kita. Contoh macam cikgu kongsikan tadi, daripada pentadbiran, guru-guru yang lain dan juga dari segi pelajar sendiri. Okay. Itu yang kedua. Dan yang seterusnya, yang ketiga, menjadi seorang insan guru profesional seperti Cikgu Rashidah ni, kan, kita perlukan mindset seorang guru yang mau menyumbangkan sesuatu kepada sekolah. Walaupun kita baru datang dengan masih baru dengan sekolah tu, tapi kita sudah ada mindset yang kita akan sumbangkan sesuatu dengan sekolah. Walaupun sedikit. So macam cikgu kata tadi lah, kena berani. Macam dia tidak gunalah bila kita ni orang yang kreatif kan, banyak idea, tapi kita benamkan semua tu sebab kita segan dengan guru-guru yang lain. Betul. Betul lah. Okay, dan yang terakhir sekali, berdasarkan kaedah pengajaran, strategi pengajaran yang cikgu gunakan tadi, pendekatan untuk menilai pelajar, apa yang saya nampak dalam strategi dan juga pendekatan, cikgu banyak tekankan 3 aspek, 3 domain yang kita tahu, dari segi kognitif, psikomotor dan juga efektif. So itulah sedikit kesimpulan yang saya dapat simpulkan berdasarkan keseluruhan sesi awal kita malam. Betul. Okay. So saya wakil daripada ahli kumpulan saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih pada Cikgu Rashidah. Walaupun ada tetamu kan cikgu tadi, tapi sudi juga meluangkan masa untuk berkongsi pengalaman, berkongsi maklumat yang untuk membantu kami menjadi insan guru profesional sebagaimana Cikgu Rashidah. InsyaAllah cikgu doakan. InsyaAllah. Mungkin setakat itu saja untuk malam ni. Yang lain ada cakap apa-apa? Sudah? Ada udah? Ada orang cakap? Ada. Okey, ada. Setakat ni clear. Okay. Ain ada Ain? Tak ada. Pika? Ya ada. Pika? Tak ada. Okay. Okay, sebelum kita end sesi temu bual malam ni, boleh kita ambil gambar cikgu? Boleh.